surat 194 petok bawah sekali tu. Petok bawah sekali kita baca dah tu. Surat 194 petok bawah sekali, sambung di surat 195 petok atas sekali tu. Kita baca dah 2 minggu dah tu baca. Kita masih lagi sambung berkaitan dengan surat 194 petok bawah sekali ni. Ni berkaitan dengan syok. Dia kalau kita syok, ini cerita di sini cerita makmum. Sebab kita terdahulu di bawah huraian rukun tertib, terdahulunya tertib ni susunan dalam rukun-rukun solat. Ingat tak? Kalau dalam kitab kita ni surat 165 dulu. 165, 166 tu. Dia berkaitan dengan tertib rukun solat ni. Tiba-tiba kita lupa satu rukun, ataupun kita syok sama ada rukun yang terdahulu kita buat ataupun tidak. Ni dua masalah. Satu masalah dipanggil tahu sedar sungguh-sungguh lah rukun sebelum kita terlupa. Jadi bila rukun sebelum kita terlupa, jadi tertibnya tidak ada. Sebab tertib ni mesti mengikut satu rukun. Contohnya sebelum nak rokok, terdahulunya rukun Fatihah. Tiba-tiba kita terlupa nak baca Fatihah. Kita terus pergi pada baca surah. Contohnya lah, lepas kita rokok, iktidah, barulah teringat, tadi Fatihahnya tak baca. Maknanya kita sudah tidak ikut tertib rukun solat tertib. Ataupun lepas kita rokok iktidah, mari syok. Hak tadinya sahih tak baca Fatihah. Syok ni rasa macam tak baca. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau tahu tertinggal rukun dengan tak sengaja ni lah. Kalau sengaja tinggal rukun, lepas tu berpindah rukun tanpa ikut tertib dengan sengaja, tu sah lah batal semayang. Tertib tu rukun, kita tak ikut tertib, memanglah semayang kita batal. Tapi tak ada lah orang buat dengan sengaja. Hak berlakunya terlupa ataupun syok, sama ada rukun sebelum tu kita buat ke tak buat. Jadi dua keadaan, dua hukum yang berbeza. Yang pertama, imam dan orang semayang sendiri lain hukum, makmum lain hukum. Ini kita cerita hal makmum. Hak masalah kita sekarang, hak juz sehari ni kita hal makmum. Imam ataupun orang semayang seorang diri, apabila dia rokok iktidal, tiba-tiba teringatlah Fatihah tak baca, dia wajib kembali kepada membaca Fatihah. Wajib kembali kepada membaca Fatihah. Sebab dia bukan makmum. Makmum lain cerita. Sebab makmum dia ikut imam. Kalau tersalah tu tak boleh nak undur balik. Sebab dia penumpang. Dia penumpang. Adapun imam, dia driver. Tinggal, pusing balik. Bawa kereta seorang diri, semayang seorang diri, tinggal, pusing balik. Tapi kalau kita penumpang, tak boleh pusing balik dalam kitanya. Kena ikutlah driver imam kita. Jadi dua keadaan yang berbeza. Yang pertama, tu imam ataupun semayang seorang diri, dia kena kembali balik kepada rukun yang dia terlupa nak buat tu. Kalaulah kita kata sujud dah, Allah Fatihah tak baca saat ni, imam ataupun orang semayang seorang diri, dia wajib serta-merta kembali kepada membaca Fatihah, berdiri balik. Lepas tu makmum macam mana? Makmum tu Fatihah baca kan, tak usah ikut imam lah, tunggu di tempat kita. Imam sampai di tempat kita, kemudian boleh kita turut balik. Tu bagi makmum lah pulaknya. Wahara makmum kalau tu imam jadi gitu. Itu kalaulah imam tu terlupa. Kalau syok pun sama. Rokong iktidal syok, Fatihah baca ke tak baca, maka wajib kembali pada berdiri. Tapi iktidal tu berdiri dah lah. Mana kembali daripada berdiri iktidal kepada berdiri qiyam untuk membaca Fatihah. Nak buat tangan dada ke tak buh sunat sahaja. Tapi bukan iktidal dah. Rokok, lepas tu sami Allah liman hamidah. Allah.
tak baca Fatihah saat ni, maka dia pun kembali balik. Kembali ni mana berdiri ni, qiyam baca Fatihah lah ni, bukan kata kembali. Kembali turun iktidal semula, gustang balik berdiri, tak payahlah gitu. Kalau kita kembalilah dalam iktidal, nak kembali pada berdiri untuk baca Fatihah kan sebelum iktidal rokok kan, dia pun dulu rokok, lepas tu naik semula, tak payahlah. Mana dia kembali pada berdiri, dia baca Fatihah. Sama ada betul-betul lupa ataupun hanya syok sahaja, dia kena kembali balik. Tiba-tiba dia sedar rukun tertinggal ataupun timbul syok ni, sudah sampai di tempat rukun yang sama di rakaat yang kemudian. Ni pembicaraan tertib terdahulu. Sampai di rakaat yang kedua, sampai dah di rukun membaca Fatihah, baru teringat, ni baru baca Fatihah. Rakaat pertama tidak baca ni. Sebab kadang-kadang bila kita sampai dibaca Fatihah rakaat kedua tu, kita barulah mari sedar, ni baru baca Fatihah. Rakaat pertama saat ni tak ada Fatihah ni. Mana sudah sampai di rukun yang sama, yang dia sedar baru dia tak buat, ataupun sampai di rukun tu baru dia syok. Sekarang ni sampai dah di rukun Fatihah rakaat kedua, timbul syok di hati. Fatihah rakaat pertama tak dibaca ke dok? Baru timbul syok. Sampai di tempat rukun yang sama di rakaat yang lain lah, rakaat yang kemudian. Contoh rakaat kedua, baru timbul syok. Sama ada rakaat pertama tadi baca tak baca Fatihah, maka tu tak perlulah kembali. Sebab apa? Sebab sudah sampai di rukun yang sama. Kalau nak kembali balik, daripada berdiri rakaat kedua tu kena turun bawah, naik rakaat pertama. Tu nak kembali dah. Sekarang ni rakaat kedua, sampai di Fatihah rakaat kedua, sedarlah Fatihah rakaat pertama tak baca, ataupun bila membaca Fatihah rakaat kedua ni mari timbul syok di hati. Ni baru baca Fatihah ni rakaat pertama tadi tak ada barangkali. Tapi sampai dah di rukun yang sama, tapi rakaat yang kedua lah ni. Maka tak payahlah kita kembali turun naik. Rakaat pertama tak payah. Jadi rakaat kedua tu menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama dia tidak ada, tidak dikira, tak ada. Gitu. Ada. Ini siapa ni? Imam ataupun orang semayang seorang diri. Imam rakaat kedua, tiba-tiba kalau kita masalah lah macam zuhur asar, imam baca Fatihah pun perlahan, tak dengar pada makmum. Jadi cuma warna imam kat pertama ni sekejap rokok dah ni, kena-kena imam lepas baca doa iftitah, baca perlahan. Di zuhur asar ni imam baca perlahan, dia baca surah, patahnya dia lupa, jadi sekejap dia rokok, kita pun rokok. Kat kedua kita tak perasan lah ke ni benda perlahan ni. Imam pun sedar kat pertama tadi dia tidak membaca Fatihah, ataupun naik rakaat kedua imam timbul syok, rakaat pertama tadi baca tak Fatihah, jadi rakaat kedua tu menjadi rakaat pertama tidak ada masalah situ. Tapi makmum akan jadi keliru lah, sebab rakaat kedua menjadi rakaat pertama berarti tidak ada tasyahud awal lagi. Kita makmum memang rakaat kedua dah, dan bagi kita imam memang rakaat kedua juga dah. Kita makmum rakaat kedua, imam mesti rakaat kedua. Takkan makmum rakaat kedua, imam rakaat pertama dah. Tiba-tiba dah imam rakaat pertama balik ke imam awak macam mana? Isyarat gitu. Tunjuk satu gitu. Dia tunjuk satu lain pula kan. Mana? Sekarang ni memanglah zahirnya rakaat kedua, makmum rakaat kedua, imam rakaat kedua. Tiba-tiba imam rakaat pertama balik, sebab rakaat pertama tadi tak cukup rukun. Apa rukunnya? Fatihah tidak ada. Bila Fatihah tidak ada, satu rakaat tu tidak dikira. Maka rakaat kedua tu menjadi rakaat pertama kembali. Bila rakaat pertama, lepas daripada sujud yang kedua, tidak ada tasyahud awal. Kita makmum rakaat kedua ni memang ada tasyahud awal. Imam pun naik straight. Kita rakaat kedua ni tasyahud awal, dia naik straight. Lepas tu makmum pun naiklah. Kira-kira makmum ni beranggapan imam lupa tasyahud awal. Anggapan makmum lah. Kemudian imam rakaat kedua, kita makmum rakaat ketiga. Rakaat ketiga mana ada tasyahud. Dia tasyahud awal tak setarang. Nak kata mana? Imam ni pening ni rakaat kedua tak baca tasyahud awal. Rakaat ketiga pergi baca tasyahud awal.
Maka kita makmum tak ada tasyahud awal. Sebab rakaat ketiga tak ada tasyahud. Maka makmum dia kena wajib berdiri. Cacat. Mana boleh tasyahud rakaat ketiga? Berdiri. Imam lah. Kita makmum kita berdiri. Kemudian imam rakaat ketiga, kita rakaat keempat. Imam rakaat ketiga sebab dia sudah tidak ada satu rakaat. Kita rakaat keempat. Kita pun beranggapan imam rakaat keempat. Faham tak? Jadi rakaat keempat ni tasyahud akhir wisalam lah. Rakaat keempat dia bangun pula satu lagi. Imam sebenarnya itu rakaat keempat bagi dia. Kita beranggapan imam rakaat kelima. Maka kita tak boleh tunggu dia. Kita tunggu dalam tasyahud akhir kita. Imam persusah rakaat kelima. Kita kata rakaat kelima. Dia rakaat satu rakaat sudah tidak ada bagi dia. Rakaat keempat sebenarnya kita tak tahu. Selesai rakaat kelima tasyahud akhir, dia pun beri salam, kita pun beri salam. Kalau kita tidak niat mufaraqah. Lepas tu tanya imam, mana imam? Imam pun royaklah saya rakaat pertama tak dikira sebab saya lupa baca Fatihah. Tak ada masalah lah. Tapi makmum kena pandai lah. Makmum kena pandai. Sebab tu semayang ni sama-sama kena pandai. Imam kena pandai, makmum pun kena pandai. Tersalah, tersilap, itu manusia. Tak boleh nak lari. Jadi makmum pun kena pandai. Kalau imam rakaat kedua tidak baca tasyahud awal, makmum jangan baca tasyahud awal. Tapi sebenarnya imam tadi bukan rakaat kedua. Imam rakaat pertama. Sebab satu rakaatnya tak jadi. Bagi kitanya, rakaat kedua, imam pun mesti rakaat kedua macam kita. Jadi kita tak tahulah imam jadi kurang satu rakaat. Ni kalau imam ataupun sembahyang seorang diri. Adapun makmum berbeza. Sekarang ni kita cerita hal makmum. Makmum, kalaulah kita balik pada persoalan kita ni makmum. Makmum ni kalau dia memang dia teringat sungguh-sungguh, dia tak baca Fatihah, tapi dia teringat ni bila selepas imam rakaat. Sebab kita terdahulunya cerita bab makmum sedar bahawa dia meninggalkan satu rukun. Tapi dalam kitab kita ni makmum sedar dalam tasyahud akhir, tak syarat dalam tasyahud akhir. Sedar dalam semayang lah. Sekarang ni imam rakaat, kita makmum pun rakaat. Dalam rakaat olah kita sedar bahawa kita tak baca Fatihah tadi sebelum kita rakaat. Makmum tidak boleh kembali sebab dia sudah rakaat. Maka dia kena ikut imam, satu rakaatnya tidak ada. Lepas imam beri salam, dia kena tambah satu rakaat dan tidak ada sujud sahwi. Sebab ketika dia terlupa Fatihah, bukan sengaja batal. Rakaat tanpa membaca Fatihah dengan sengaja batal sembahyang makmum. Jadi makmum ni rakaat tanpa membaca Fatihah dengan tersalah. Tersalahnya tak batal. Dah kena sujud sahwi. Makmum tersalah ketika dia makmum. Maka tersalahnya ditanggung oleh imam. Tersalah makmum tidak ada sujud sahwi. Kemudian lepas imam beri salam, tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat tu memang terang-terang kena tambah satu rakaat. Maka tidak ada sujud sahwi. Tambah satu rakaat lah. Sebab apa? Berpunca daripada tadi lupa baca Fatihah sebelum rakaat. Kalau asalnya berlaku seumpama tu kena sujud sahwi. Tapi oleh kerana yang tersalah tu makmum, maka tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau imam rakaat, kita belum rakaat, kita sedar belum baca Fatihah, kita wajib membaca Fatihah. Sebab membaca Fatihah tu rukun sebelum daripada rakaat. Yang mana membaca Fatihah wajib melainkan bagi makmum masbuk. Sekarang ni makmum ni muafiq. Dia dapat masa bersama dengan imam lama dah. Ketika imam baca doa iftitah perlahan, dia pun membaca doa iftitah perlahan. Masa tu sudah berjalan, dapat dah masa satu Fatihah, muafiq dah dianya. Imam baca Fatihah kuat, dia tunggu. Imam baca surahnya, dia tak ingat nak baca Fatihah. Dia imam baca surah, dia bacalah Fatihah biasanya, tapi lupa nak baca. Imam rakaat Allahu Akbar, Allah galik saat ni tak baca Fatihah.
Rokok imam tanggung. Imam tanggung, makmum masbuk. Makmum muafiq, imam tak tanggung. Jangan nak pandang-pandang nak suruh imam tanggung. Ada imam tanggung, ada imam tak tanggung. Masbuk, imam tanggung. Muafiq, imam tak tanggung. Ia muafiq. Wajib membaca Fatihah sendiri sebelum berpindah kepada tertibnya rokok. Kalau dia rokok juga tanpa membaca Fatihah, batal sembahyang makmum. Sebab apa? Sebab meninggalkan rukun dengan sengaja. Tu imam tanggung, masbuk. Makmum masbuk, imam tanggung Fatihah. Muafiq imam tak tanggung. Dah imam rokok dah ni. Imam i'tidal dah ni. Ini masalah muafiq yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Ni. Muafiq yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Dia asal makmum tidak boleh ketinggalan. Asalnya asal makmum dia tidak boleh ketinggalan daripada imam. Makmum mengikut imam, mana boleh ketinggalan. Lepas tu kadang-kadang makmum ni dia buat gaya dia, dia tak ada apa-apa pun sebenarnya, tapi dia buat lambat je. Imam rokok, dia rokok lambat. Imam i'tidal dah, dia tak i'tidal lagi. Imam tunggu sujud, dia bawa i'tidal. Dia buat macam dia slow mayang. Tu jahil. Saya tasbih dan rokok tak selesai lagi 3 kali. Imam sami Allahu liman hamidah dah. Saya nak sudah tasbih saya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya nak sudah juga 3 kali. Imam ni apa cepat rokok sekejap i'tidal dah ni. Saya nak sudah juga. Biar cukup 3 kali. Tak afdal seumpama tu. Imam i'tidal. Yang afdalnya imam i'tidal serta merta walaupun tasbihnya bawahannya sekali ataupun 2 kali. Afdal ikut imam, bukan mencukupkan tasbih 3 kali, bukan. Ni kadang-kadang ni dia cukup tasbih 3 kali, imam i'tidal lama dah. Imam tu sujud dia pun sampai Allah liman hamidah. Baca sela-sela pula. Imam dah tersujud, dia bawa turun sujud yang pertama. Tasbih pula 3 kali, panjang-panjang dia buat. Waktu kekong kepala. Makmum dia kena ikut imam. Mana kalau tasbih tu tak cukup lagi sekalipun, ikut imam serta merta. Ikut imam serta merta. Sehinggakan selebih-lebih zikir dalam sembahyang adalah Quran. Mana? Surah. Fatihah tu rukun. Surah selebih-lebih zikir bacaan sunat dalam solat. Surah lah sebab dia rukun. Sebab itulah selebih-lebih rukun dalam solat adalah rukun qiyam. Selebih-lebih rukun dalam solat adalah rukun qiyam. Yang kedua barulah rukun sujud. Sebab apa rukun qiyam selebih-lebih rukun? Sebab di dalam qiyam ada selebih-lebih rukun bacaan Fatihah dan selebih-lebih sunat bacaan iaitu surah. Dia ada rukun qauli, dia ada sunat qauli. Rukun qauli Fatihah, sunat qauli surah. Kita tak ada je dengar sunat qauli dah. Rukun qauli adalah. Jadi dalam qiyam itulah ada selebih-lebih rukun qauli Fatihah. Selebih-lebih sunat qauli surah. Surah lah selebih-lebih bacaan sunat di dalam solat. Kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita ada surah sendiri. Belum sempat kita sudahkan surah, imam sudah rokok. Afdal pada kita potong surah kita, rokok serta merta, walaupun surah selebih-lebih bacaan dalam solat sekalipun. Kan tak? Walaupun surah selebih-lebih zikir dalam solat sekalipun, apabila imam rokok sembahyang zuhur asar, kita baca surah sendiri. Belum sempat habis imam rokok, afdal kepada kita rokok serta merta, jangan sudah surah tu. Ni surah, bukan tasbih dalam rokok, bukan tasbih dalam sujud. Kena ikut imam. Dia buat cerah, tak ada seumpama tu. Bila ketinggalan satu rukun, hukumnya makruh. Ketinggalan 2 rukun yang lengkap, batal solat kita. Ini makmum. Makmum tidak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun yang lengkap, 2 rukun yang sempurna. Contoh ni, dia baca surah, bukan baca Fatihah, surah. Dia imam rokok, dia tak rokok.
Imam i'tidal dia tak rokok lagi. Nak habis juga surah dia nya. Imam pun daripada i'tidal, imam pun nak turun kepada sujud yang pertama. Turun ni walaupun lutut tak sampai lagi latah, tapi tak panggil i'tidal dah. Sampai ke bawah dah ni kan, tak panggil i'tidal. Maka dia sudah nyata ketinggalan dua rukun yang sempurna. Rokok sahih dah ketinggalan, i'tidal pun sudah ketinggalan, sebab turun seumpama tu bukan i'tidal lagi dah. Maka batal solat dia. Sebab apa? Dua rukun yang sempurna. Tapi ada ketika dimaafkan sampailah ketinggalan 3 rukun panjang. Ni masalah. Sebab apa? Bukan nak baca surah, nak baca Fatihah yang dia lupa nak baca saat ni. Lepas tu Fatihah ni rokok je lah. Fatihah rukun. Dia tak sama macam nak baca surah. Surah sunat hayah bukan rukun. Sekarang ni dia nak baca Fatihah. Fatihah rukun. Dah tu imam rokok, imam i'tidal dah tu, dimaafkan sampailah sujud yang kedua. 3 rukun panjang. Lepas selesai baca Fatihah, balah rokok sendiri, i'tidal sendiri, kejar balik imam. Maaf, 3 rukun panjang. Kenal 3 rukun panjang kan? Rokok rukun panjang pertama, sujud yang pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua rukun panjang yang ketiga, i'tidal duduk antara 2 sujud dipanggil rukun pendek. Siapa panggil rukun pendek? Sebab i'tidal tak boleh lama. Rokok sejam tak apa. I'tidal, dia i'tidal lama melebihi qada 1 Fatihah, batal solat. Bukan baca Fatihah, qada masa tu telus 1 Fatihah, dia baca benda lain, batal solat dia. Melainkan i'tidal di rakaat yang terakhir, walaupun bukan sembahyang subuh sekalipun. I'tidal rakaat yang terakhir tak dibilang rukun pendek. I'tidal rakaat terakhir, i'tidal rakaat keempat zuhur, i'tidal rakaat keempat asar, itu bukan rukun pendek. Sebab apa? Di situ tempat kunut. Kunut rakaat kedua subuh itu kunut sunat aba'ah, kunut sunat hay'ah. Mana kunut sunat hay'ah? Kunut nazilah. Kunut apabila ada kena bala bencana. Kan disunatkan baca kunut di tiap-tiap sembahyang fardu hak 5 waktu tu. Maka kunut nazilah adalah sunat hay'ah. Mana tempatnya? I'tidal rakaat keempat zuhur, i'tidal rakaat keempat asar. Itu dipanggil rukun panjang di situ, tidak panggil rukun pendek. Tapi kitanya bukan baca kunut nazilah ni. I'tidal rakaat keempat zuhur, kita bukan baca kunut nazilah, kita duduk cacang aje, tak batal. Ni cerita hukum, jangan buat pelik pula. Tapi nak cerita hukumnya, i'tidal rakaat pertama zuhur panjang batal, i'tidal rakaat kedua zuhur panjang batal, i'tidal rakaat ketiga zuhur panjang batal, i'tidal rakaat keempat zuhur dia panjang. Bukan baca kunut ni, dia panjang, dia zikir apa-apa pun tak batal. Sebab di situ tempat kunut, walaupun dia tak baca kunut sekalipun. Duduk antara sujud dia panggil rukun pendek. Kalau kita baca panjang di situ, sampai qada sekurang-kurang tasyahud, batal solat. Itu rukun pendek. Kalau mazhab Hanafi, i'tidal dan duduk antara sujud bukan rukun pun bagi mereka. Sebab tu mereka bangkit daripada rokok, tak ada i'tidal, itu sujud dah. Sujud yang pertama, dia angkat kepala, tak ada duduk pun. Di sujud yang kedua dah. Sebab bagi mereka, i'tidal, duduk antara sujud bukan rukun solat. Kita rukun pendek. I'tidal dan duduk antara sujud. Rukun panjangnya, rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ini 3 rukun panjang. Sekali tu ajar orang TV, 3 rukun besar dia panggil. Tak apalah nak kata panjang ke besar ke gemuk ke, kau mandagi lah. Mana 3 rukun besar? Rokok, rukun besar yang pertama, i'tidal, rukun besar yang kedua, sujud yang pertama, rukun besar yang ketiga. Tu TV satu aja. Kau tu dengar sendiri. Bangkit di sujud yang pertama je. Tak ada rokok juga, muafiq Tapi siapa sujud yang pertama, tak sempat juga nak habis Fatihah. Rokok dia kata. Dia suruh rokok dah sekarang dah. Siang ke mak masbuk tu kali suruh rokok dah. Mak masbuk tak boleh rokok selagi tak sudah Fatihah. Dalam 3 rukun panjang tu dibilang dengan i'tidal. Ramai mana orang tengok di TV. Dia pilih macam mana tak tahulah. Ada sini orang pernah kerja RTM.
Makna kalau 3 rukun panjang pun dok kena. Tak tahu nak katalah. Kalau 3 rukun panjang dok kena. Sekali tu dimaafkan 2 rukun panjang. Tak ada 2 rukun panjang. Kita tak ada 2 rukun panjang. Dan memang tak akan berjumpa 2 rukun panjang yang sederek. Tak akan jumpa. Tak akan jumpa 2 rukun panjang yang sederek. Rokok dengan iktidal, panjang dan pendek. Iktidal, sujud pertama, pendek dan panjang. Sujud pertama, dua sujud, panjang dan pendek. Takkan jumpa. Melainkan, mana 2 rukun panjang? Sujud yang kedua, dengan duduk tasyahud akhir, akan bersujud yang kedua, dengan qiyam rakaat yang selepas. Itu 2 rukun panjang yang sederek. Tak ada maaf 2 rukun panjang. Yang adanya, 2-3 rukun panjang. Kalau dikata maaf 2 rukun, maaf 2 rukun ketinggalan daripada imam itu hukum asal makmum. Hukum asal makmum dimaafkan ketinggalan 2 rukun. 2 rukun ni bukan 2 rukun panjang, 2 rukun capur panjang dan pendek. Macam tadi lah, kita belum habis membaca surah. Surahnya bukan wajib, tiba-tiba dia nak sudah juga surah. Orang panggil apa? Tidak keuzuran lah orang panggil tu. Rokok lah, dia tak rokok. Imam iktidal, dia tak rokok. Imam turun je ke bawah sikit. Tu ketinggalan ni, sudah ketinggalan lebih dari 2 rukun, batal solat. Ataupun contohnya, imam lupa membaca kunut. Dia pun membaca kunut. Tapi dia membaca kunut ni lama. Kunut ni bukan rukun. Kunut sunat abad. Bukan makmum ni terdesak untuk membaca kunut. Tiba-tiba baca kunut panjang, imam sujud yang pertama. Imam duduk antara 2 sujud. 2 rukun tu, 2 rukun dah. Dia masih lagi duduk membaca kunut. Imam sujud yang pertama. Imam duduk antara 2 sujud. 2 rukun dah. Imam sujud kedua je, hidup gini lagi, batal solat dia. Sebab apa? Sudah ketinggalan 2 rukun. Mana? Sujud yang pertama, ketinggalan. Duduk antara sujud, ketinggalan. Sebab imam sudah sujud yang kedua, batal. Sebab makmum dimaafkan ketinggalan hanya 2 rukun. Bila sebut kata 2 rukun, panjang dan pendek. Kalau sebut kata 3 rukun, 3 rukun yang panjang, itu muafiq yang keuzuran. Mana keuzuran tadi? Contohnya muafiq yang lupa membaca Fatihah. Itu muafiq yang keuzuran. Ataupun muafiq yang mana imam membaca surah pendek. Makmum tak tahu bahawa imam baca surah pendek. Itu dipanggil muafiq yang keuzuran. Tapi kalau makmum tahu dah imam akan baca surah pendek, macam contoh semacam tarawih, rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, dan imam memang tidak ada sakta. Lepas waladdallin amin, bismillah lalu baca qul huwallah. Tu imam ni. Imam baca surah pendek, kita muafiq. Kita tahu dah imam baca surah pendek. Tahu, kita muafiq yang tidak ada keuzuran. Tak tahu dah imam baca surah pendek kan? Kita hanya dimaafkan 2 rukun saja. Tiba-tiba imam selesai baca Fatihah, barulah kita nak bismillah. Muafiq yang tahu imam baca surah pendek ni, dia hanya maaf 2 rukun je. Rokok dengan iktidal saja dimaafkan. Sebab tahu dah imam akan membaca surah qul huwallah saja rakaat kedua tarawih. Dia tunggu sampai ke waladdallin amin, baru dia pun bismillah baca Fatihah. Sekejap imam rokok, dia baru separuh Fatihah. Imam iktidal, dah terawih kan, express, kejar terik orang panggil dah 20 rakaat kejar terik, macam hak driver lori tanah kejar terik tu nah. Express dia nya. Nak masuk dalam YouTube tu, hak laju tu kan. Dia imam iktidal, makmum Fatihah belum habis, imam sudah iktidal. Iktidal sudah 2 rukun. 2 rukun last. Nak pergi dah. Sekarang nak rokok tak boleh, Fatihah belum habis, dia muafiq yang tidak ada keuzuran. Nak sudahkan Fatihah tak boleh sebab imam sudah iktidal nak turun ke bawah dah. Kalau muafiq ni rokok tanpa menyudahkan Fatihah, batal. Kalau muafiq ni nak menyudahkan Fatihah, imam nak turun sujud dah, batal. Patut nak macam mana tu? Wajib niat mufarakah. Sebab tidak ada jalan kepada makmum tadi. Wajib niat mufarakah, wajib niat cerah. Sebab makmum muafiq tadi yang tidak ada keuzuran, belum ada satu ayat lagi tak baca. Baru duk ihdinas siratal mustaqim, imam iktidal dah. Nak baca siratal lazina panjang ni, nak dikesudah ni.
Nak rokok sebelum habis baca Fatihah tak boleh. Rokok tanpa menyudahkan Fatihah batal makmum muafiq ni. Nak sudah tak boleh sebab imam sudah i'tidal, 2 rukun habis dah tu. Imam turun je ke bawah, sudah ketinggalan 2 rukun yang lengkap, batal juga. Nak mana? Tidak ada pilihan melainkan niat mufaraqah. Ini muafiq yang tidak ada keuzuran, yang tahu imam baca surah pendek. Sebab tu biasanya kalau sembahyang tarawih, imam baca qul huwallahu rakaat kedua, biasanya makmum akan mula membaca Fatihah awal sedikit. Imam sedang membaca Fatihah separuh, makmum ni akan bismillah dah. Dia gitulah jalan dia. Dia tahu dia sudah tidak keuzuran. Tahu tidak keuzuran. Jadi kalau tidak keuzuran, hukum asal 2 rukun. Keuzuran barulah 3 rukun panjang. 3 rukun panjang ni sampailah kepada sujud yang kedua. Sampai sujud kedua tak habis juga. Itu baru cerita lain pula. Tapi biasa habislah. Maaf 3 rukun panjang ni makna apa? Ketinggalan tu masih lagi sah makmum ni. Ada orang tanya, Ustaz maaf 3 rukun panjang ni maknanya kita tak payah rokok ada. Payah tidak ada. Tak payah sujud ada. Dah maaf dia kata. Bukan maaf payah rokok. Maaf 3 rukun panjang dengan makna ketinggalan tu tak batal. Rokok wajib kena rokok sendiri. Tidak wajib kena tidak sendiri, kejar baliklah kemudian. Oh, maaf 3 rukun panjang Ustaz. Lepas imam sujud kedua, kita pun ikut imam sujud kedua. Sebab maaf 3 rukun panjang. Sebaik dia tanya. Dah kata maaf kan? Maaf 3 rukun panjang mana apa? Tak payah kita buat 3 rukun panjang tu. Rokok tak payah, tidak tak payah, sujud tak payah. Sebab apa? Maaf dah. Jauh di pagi tangkap lain. Maaf dengan makna maaf kita tu ketinggalan jarak dengan imam sampai 3 rukun panjang. Hak tu masalah kalaulah makmum ni imam rokok disedar dia lupa membaca Fatihah. Tapi kalau imam rokok, dia rokok dah makmum ni, tak ada agak apa dah lah. Barulah teringat Fatihahnya tak baca. Nak balik semula tak boleh dah sebab imam makmum sudah rokok. Maka ikut imam. Lepas imam bersalam, wajib tambah 1 rakaat. Tambah jelas-jelas memang tidak ada 1 rakaat, maka tambah tu tidak ada sujud sahwi sebelum makmum beri salam. Tapi bukan makmum lah 1 rakaat tu, jadi seorang diri. Berbeza dengan masalah lepas imam rokok, makmum pun rokok. Imam rokok, makmum pun rokok, tiba-tiba makmum syok. Baca ke tak baca Fatihah saat ni? Ni. Tapi kalau makmum tu syok sebelum rokok, wajib makmum tu membaca Fatihah. Maaf ketinggalan 3 rukun panjang. Ni kadang-kadang tu imam baca surah Sejadah. Panjang tu kan. Lepas surah Sejadah, naik berdiri balik, sambung bacaan surah Sejadah. Jadi makmum ni mari syok di hati. Baca ke tak Fatihah saat ni? Syok baca ataupun tidak Fatihah. Rasa macam baca, rasa macam tak baca. Tu macam tu syok orang panggil. Syok ni bukan was-was. Terang-terang dah bacanya. Ingat molek dah baca. Kang dah baca kan. Jetik telinga duk kang dia pergi. Baca dah baca dah. Kalau ni dak ni memang syok sungguh. Baca ke tak baca Fatihah. Tapi imam belum rokok, wajib makmum tu membaca Fatihah balik. Bila syok baca ke tak baca, hukum asalnya tak baca. Maka tak bacalah hukum dia. Wajib kena baca Fatihah kembali. Imam rokok dah ni, tapi kita belum rokok. Maaf ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau syok. Tapi persoalan sekarang ni, imam rokok, kita pun rokok siap dah makmum ni. Dalam rokok membawalah syok. Baca ke tak baca Fatihah. Nak undur balik tak boleh. Tapi bila syok baca ke tak baca, hukum yang diambilnya tidak baca. Bila tidak baca Fatihah, tidak ada 1 rakaat bagi makmum. Lepas imam bersalam, wajib tambah 1 rakaat. Hak ni. Hak syok ni, bila tambah rakaat, dia tadi syok saja. Bukan sahih tak baca Fatihah. Kalau tahu sahih tak baca Fatihah, memang nyata-nyata kena tambah 1 rakaat.
Syok lah, nyata tak baca Fatihah, memang jelas-jelas ingat tak baca Fatihah, memang kena tambah 1 rakaat makmum ni. Tapi kalau makmum syok berbeza. Syok ni kemungkinan baca, kemungkinan tidak. Hukumnya ambilnya tidak baca, wajib nak tambah rakaat. Bila kita tambah 1 rakaat, tu imam sudah beri salam. Kita sudah menjadi seorang diri. Bila kita menjadi seorang diri ni, kita tambah 1 rakaat tu, ada tak kemungkinan hak tadi kita syok baca ke tak baca tu sebenarnya baca dah. Ada tak kemungkinan tu? Ada kemungkinan tu. Kalau baca dah, rakaat cukup dah sebenarnya. Tapi oleh kerana syok, hukum diberi pada kitanya, hukum dah baca. Kena tambah 1 rakaat. Tapi dalam tertambah 1 rakaat tu, ada kebarangkalian kemungkinan kita baca dah tadi. Jadi tambah tu jadi rakaat kelima pula panggilnya. Ini kemungkinan je ni. Kemungkinan je ni. Maka oleh kerana ada kemungkinan terlebih rakaat ni lah, sebelum makmum tambah 1 rakaat ni beri salam, sunat sujud sahwi terlebih dahulu. Bukan kerana salah betul syok. Syok tu ketika jadi makmum. Tu imam tanggung. Bila imam beri salam, kita sudah bukan makmum. Kita tambah 1 rakaat. 1 rakaat kita tu ada kemungkinan tak payah tambah sebenarnya. Hak tadi sebenarnya baca dah. Tapi kita syok ni, baca pun mungkin, tak baca pun mungkin, ambil hukum tak baca. Wajib tambah 1 rakaat. Tapi ada tak kemungkinan baca? Ada kemungkinan baca. Oleh kerana ada kemungkinan baca itulah, jadi rakaat ni jadi hukum lebih lah panggilnya. Maka sunat sujud sahwi. Itu je lah. Ini masalah syok ni. Kalau sahih, kita tak baca Fatihah, imam rokok, kita rokok molek dah, memang kita sahih tak baca Fatihah, memang betul-betul tak baca kitanya. Memang kita wajib nak tambah 1 rakaat, dan tambah tu tak ada kemungkinan terlebih, tak ada, memang sahih kena tambah. Itu tidak ada sujud sahwi. Hak syok sahaja. Tapi kalau kita syok, baca ke tak baca, kita pun tambah rakaat. Lepas tambah ni buat masalah je ni. Marilah keyakinan dalam kepala kitanya, baca dah kat pertama tadi. Maka bila baca dah, tambah tu tak betul lah tu. Wajib kena turun serta-merta, beri salam. Tapi sebelum beri salam, sunat sujud sahwi sekali, dua kali. Sebab apa? Sebab bila tertambah 1 tu, rakaat kelima jadinya. Tapi kita timbul keyakinan kemudian ni. Jadi sebenarnya bangun tu salah. Salah imam tanggung ni imam balik dah. Imam bagi salam dah nak tanggung mana lagi. Maka sunat sahwi sebelum daripada makmum yang mana naik rakaat kelima tu dia kita tambah rakaat asalnya. Tapi mari keyakinan di hati dia, hak syok tadi baca ke tak baca Fatihah, mari keyakinan di hati memang sahih dah baca. Sahih dah baca, tak jadilah naik rakaat tu. Turun balik, tapi sebelum beri salam sunat sujud sahwi. Kan? Ni ilmu siapa masa kena kayak gini. Kita tak ada depan. Tak ada kita depan. Tak apalah, sujud sahwi itu sunat je, bukan wajib. Sunat sujud sahwi pada masalah syok. Itu sunat sujud sahwi. Kan? Dalam ni disebut berkaitan dengan syok, dapat ke tak dapat rokok bersama rokok imam. Itu masalah masbuk. Ataupun kena tambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Saya buat contoh saat ni pula, masalah jadi syok. Lepas imam rokok, makmum pun rokok, baru makmum syok, saya ni baca ke tak baca Fatihah. Maka hukumnya tak baca. Tapi walaupun diberi hukum tak baca, tapi hanya takat syok saja. Mungkin baca, mungkin tidak. Kalau sahih tak baca tu senang-senang terang. Memang wajib tambah 1 rakaat. Syok baca ke tak baca, kemungkinan baca. Tapi hukum mana pun oleh kerana syok, hukumnya tak baca, wajib tambah 1 rakaat. Tapi tambah 1 rakaat tu ada kemungkinan terlebih. Sebab ada kemungkinan sebenarnya hak syok tadi baca ke tak baca Fatihah, sebenarnya baca. Tapi tetap kena tambah sebab kita syok. Tapi oleh kerana tambah rakaat tu ada kemungkinan terlebih, maka sebelum daripada salam, lepas makmum tambah 1 rakaat tadi, sunat sujud sahwi. Beda, selesai masalah kita dah. Selesai masalah. Kita pun masuk petok yang kedua,
195 wa yafutu sujudu sahwi in sallama amdan wa in qarbal faslu au sahwan wa tala urfan. Wallahu a'lam. Ni berkait dengan kita beri salam dah. Boleh dah duduk sahwi semula. Kalau lepas salam baru kita teringat, kita sepatutnya sujud sahwi. Kita sepatutnya sahwi, kunut tak baca ke, tasyahud awal tak baca ke, beri salam baru teringat. Sujud sahwi tak buat. Boleh dah nak sujud sahwi kembali. Allah beri salam dah pun. Beri salam dah pun ada kiraan lagi. Boleh kembali ke tak kembali untuk sujud sahwi semula. Sebab sujud sahwi ni peranan dia besar. Sujud sahwi ni peranan dia menampal kekurangan dalam sembahyang dan memotong hak lebih dalam sembahyang. Itu peranan sujud sahwi. Walaupun hukum sunat, tapi peranannya nak mencomelkan sembahyang kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.